Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali bersama saya Zawazi Yusof dalam rentasan berita edisi 904 dan antara paparan utama. Anwar tidak pernah menangguk di air keruh. Rakyat kecewa, Menteri Pasola cap ayam. Menumpang kasih PAS hanya tahu mendabik dada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keikhlasan dalam perjuangan dan keberanian dalam membuktikan kebenaran demi rakyat. Itulah sifat kepimpinan terpuji yang harus ada dalam diri setiap pemimpin dalam negara kita. Sekalipun ada peluang, ianya tidak seharusnya digunakan demi kepentingan diri atau parti. Sebaliknya rakyat dijaga dan kedaulatan undang-undang dan negara dipelihara. Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan beliau mengemukakan rayuan penamatan proklamasi darurat kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Raayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam. Beliau berkata usul berkenaan antara perkara yang dibawa ketika lebih 1 jam sembah menghadap Al-Sultan Abdullah di Istana Negara. Pandangan kita bahawa pengurusan darurat ini akan menyebabkan kerugian kepada negara, tidak akan membantu menangani masalah COVID-19 dan akan menjejaskan ekonomi terutama kepada rakyat peringkat bawahan. Saya telah tengok semua langkah yang boleh dilakukan tidak memerlukan darurat. Jika kita merayu kepada Tuanku supaya sedaya upaya menghalang penerusan darurat ini. Pandangan kita bahawa penerusan darurat ini akan menyebabkan kerugian kepada negara, tidak membantu penanganan permasalahan COVID dan akan menjejaskan ekonomi terutama orang rakyat peringkat bawahan, peringkat rendah. Dan kita tengok semua langkah yang boleh dilakukan tidak memerlukan darurat. Jadi kita merayu kepada Tuanku supaya menghalang penerusan ini sedaya upaya, walaupun Tuanku tepat mengatakan bahawa patuh kepada semangat Raja Berperlembagaan. Katanya kepada pemberita sejurus keluar dari pintu Istana Negara pada jam 11.55 pagi semalam. Ditanya adakah beliau turut membawa sebarang usul bagi menukar kerajaan, beliau bagaimanapun berkata, ia tidak berlaku. Tukar kerajaan adalah soal yang tidak berbangkit sekarang ini, katanya. Katanya masyarakat harus tahu bahawa Al-Sultan Abdullah begitu arif mengenai perkembangan semasa yang turut diperoleh daripada pandangan pakar lain. Persidangan Parlimen seperti yang kita tahu beberapa bulan lalu, Tuanku telah pun mengeluarkan pandangan kenyataan untuk meminta supaya Parlimen diadakan dengan syarat kerajaan bersetuju. Itu pun tidak dilakukan. Baginda turut berkenan berbincang mengenai pengurusan dalam negara, keyakinan rakyat, keyakinan pelabur dalam dan luar negara yang meminta supaya berlaku perubahan yang baik, katanya. Tiada langsung isu pembentukan Kerajaan Baharu Malaysia dalam pertemuan di antara Yang di-Pertuan Agong dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Disoal tentang apakah tujuan Agong memanggil pemimpin-pemimpin parti menghadapnya dalam beberapa hari ini, kata Anwar, hak itu terpulang kepada baginda. Itu terserah pada Tuanku. Tapi berdasarkan pengalaman saya tadi, Tuanku berlapang dada mendengar kesemua pandangan, katanya.
Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH menambah dia turut menyediakan laporan dan kajian untuk Pertimbangan Agung berhubung beberapa isu berbangkit. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Amanah Nasional Khalid Samad mengandaikan kemungkinan berlaku satu pembentukan kerajaan baharu selepas perjumpaan ketua-ketua parti politik bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Beliau berkata apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan meminta ahlinya supaya sedia bekerjasama dengan semua pihak, kemungkinan andaiannya ialah membawa satu kerajaan baharu untuk dibentuk. Ahli Parlimen Shah Alam itu berkata apabila Agong memanggil kesemua pemimpin parti politik untuk datang menghadap, ia adalah satu petanda baik yang menunjukkan betapa seriusnya keadaan ekonomi negara dan pandemik COVID-19 yang semakin memburuk. Dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi hakikat bahawa Yang di-Pertuan Agong telah panggil semua pemimpin parti-parti politik untuk datang menghadap adalah satu petanda yang baik kerana ianya menunjukkan bahawa Yang di-Pertuan Agong sedar betapa serius keadaan yang ada sekarang dari sudut pandemik itu tak selesai-selesai, dari sudut keadaan ekonomi tidak selesai-selesai. Kalau kita nak buat andaian baginda berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO, DAP, Amanah dan parti lain, maka kita boleh lihat seolah-olah di situ ada kerangka pembentukan satu kerajaan baharu di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim. Betul atau tidak, kita tak tahu lagi. Ini mungkin satu option. Kita harap dalam perbincangan ini akhirnya dengan tujuan untuk mencari satu penyelesaian. Apa penyelesaiannya yang ingin dicadangkan, itu kita tidak tahu. Katanya dalam siaran langsung bicara Khalid Samad yang bertajuk Kerajaan Gagal, Apa Pilihan Agong di Facebook Jom China semalam. Beberapa siri pertemuan peringkat tertinggi difahamkan akan berlangsung sepanjang minggu ini, berkemungkinan bagi merangka landscape politik baharu di sebalik proklamasi darurat yang dijangka berakhir awal Ogos ini. Setakat semalam dilaporkan 4 pemimpin sudah menghadap Agong, antaranya Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PKR Anwar, Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Jom China sangat bersetuju dengan apa yang berlaku semalam demi rakyat dan negara tercinta ini, dan pastinya rakyat jelata merasa lebih terbela serta masa depan anak-anak mereka akan terus terjamin. Bukannya rakyat meminta bintang di langit atau bulan jatuh ke riba. Cukuplah negara yang berdaulat dan merdeka ini ditadbir sebaiknya oleh mereka yang layak dan ikhlas kepada rakyat, membuat sesuatu bukan kerana nama dan ingin dijulang. Tabik dengan Anwar Ibrahim yang tidak pernah menangguk di air keruh untuk berbicara tentang keabsahan atau jumlah sokongan Muhyiddin demi membentuk kerajaan baharu. Sebaliknya, beliau gunakan peluang menghadap Agong semata-mata untuk meluahkan keluh kesah dan denyut nadi rakyat. Jadi kepada anda, fikirlah sendiri yang mana satu kaca, yang mana satu permata. Kedua-duanya berada di telapak tangan anda. Semalam, Jom China ada melaporkan tentang harga minyak masak yang membebankan rakyat jelata dan memohon pihak kerajaan atau menteri berkaitan agar bertindak segera demi kebajikan marhain. Namun, jawapan yang diterima daripada pihak kerajaan sangat menyakitkan dan mengecewakan. Terlalu dangkal, tidak dapat diterima langsung pada waktu ini. Pengguna boleh mendapatkan minyak masak bersubsidi di pasaran sebagai alternatif mengatasi masalah kenaikan mendadak harga minyak masak dalam botol 5 kg ketika ini. Inilah kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rasul Wahid. Katanya pengguna mempunyai pilihan untuk mendapatkan bekalan minyak masak bersubsidi dalam bungkusan polybag 1 kg yang kualitinya setanding dengan minyak masak dalam botol. Menurutnya, minyak masak bersubsidi dijual dengan harga RM2.50 1 kg berbanding minyak masak dalam botol yang harganya tidak dikawal kerajaan dan dijual pada pelbagai harga dan berat. Bekalan ini mencukupi untuk menampung keperluan 32 juta rakyat Malaysia dan rakyat ada pilihan untuk mendapatkan minyak yang lebih murah. Terdahulu tinjauan mendapati harga minyak masak botol 5 kg mengalami peningkatan mendadak sehingga RM35 sebotol. Berikutan kenaikan harga sawit di ladang yang kini dilaporkan naik sehingga RM1,000 setan berbanding RM300 setan sebelum ini. Isu ini turut menimbulkan kekecewaan dan kemarahan ramai pengguna Twitter terhadap Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional. Pengguna yang menggunakan sos TZ berkata, "Munasabah untuk kamu, wahai Menteri. Tapi ingat, membebankan rakyat marhain sekalian. Patutnya cari jalan untuk bantu rakyat, bukan memberi alasan." Manakala pemilik akaun Nik Yahya 2 pula mencadangkan kerajaan untuk menetapkan harga lantai dan harga siling untuk minyak masak 5 kg.
Pengguna Arif Al-Atas pula menyuarakan kekecewaannya dengan mentadbiran kerajaan PN yang gagal menjaga kebajikan rakyat. Kalau tak dipilih, rakyat pun bukan suka-suka bagi statement atau kenyataan. Jadi pemimpin ada masih terikat lagi dengan rakyat. Fikir rakyat dahulu, baru fikir perut sendiri. Nasiblah Malaysia, katanya. Sungguh, kenyataan Menteri Perikatan Nasional berkaitan dengan harga minyak masak sangat mengecewakan. Menurut Ketua Amanah Kawasan Tanah Merah Hisham Fauzi, kenyataan berkenaan hanyalah satu kenyataan melepaskan batuk di tangga dan tidak lebih daripada hanya satu alasan lemah yang sangat mengecewakan rakyat terbanyak. Kita negara pengeluar, bukan kita beli dari luar minyak itu. Kerajaan boleh tetapkan satu sistem atau instrumen harga kawalan bagi mengekang harga minyak masak yang sudah naik sekali ganda di pasaran dalam jangka setahun, ujar beliau. Beliau juga merupakan ahli jawatan kuasa Biro Komunikasi Amanah Nasional, menegaskan bahawa kerajaan tidak boleh bersandarkan alasan logika harga sawit dunia yang tinggi sekarang. Maka rakyat kena ikut membayar harga yang tinggi bagi mendapatkan bekalan minyak masak. Ia adalah satu logika yang salah. Kalau nak diikutkan harga pasaran dunia, sekarang getah murah. Tetapi kenapa tayar tak turun harganya? Tambah beliau, kerajaan sepatutnya meletakkan had harga maksimum. Kena ikut sebagaimana kerajaan Pakatan Harapan buat pada harga petrol dulu. Ada harga maksimum walaupun harga diapungkan mengikut pasaran dunia. Itu fungsi kerajaan. Kerajaan kenalah mencari kaedah macam mana pun untuk tidak membebankan rakyat dan bukan semata-mata serah kepada takdir sindirnya. Ahli Parlimen Sepang YB Hanifah Maidin dalam hantarannya di Facebook beliau semalam membuat kita tersenyum sinis. Hish, macam tak percaya laporan berita ni. Betul ke Menteri Government Tebuk Atap habak lagu tu? Tak kot. Mereka salah report kot. Bukan apa. Ingatkan di tahun 2021, tak dengar lagi hujah lagu tu. Dulu-dulu agak biasa dengar hujah lagu tu. Bila harga kereta naik, mereka kata, hampa janganlah beli kereta. Pilah beli motor. Bila harga minyak naik, mereka kata lagi, hampa janganlah guna motor, pilah guna basikal. Bila tol naik, mereka kata, hampa janganlah guna highway. Abang Mak Sabu pernah habak kat saya. Bila dia tanya seorang makcik tua yang duduk di flat rumah murah tingkat 23, lift rosak ketika itu. Abang Mat pi menyapa, makcik kesian kan lift rosak? Makcik tu jawab dengan sempoi, tak apa, ada tangga. Cerita Hanifah. Jadi nampak atau tidak bagaimana reaksi rakyat tentang kenyataan demi kenyataan yang dikeluarkan oleh para menteri Tebuk Atap ini? Bukan tidak percaya, tetapi sukar untuk dipercaya bahawa kenyataan sedemikian keluar dari mulut seorang menteri. Menteri Pasola atau Menteri Cak Ayam sekalipun, anda perlu menyiasat punca peningkatan harga. Bukan sahaja minyak masak, tetapi beberapa barangan lain yang terlalu mendadak. Jangan menjadi pahat yang hanya bergerak apabila diketuk. Contohilah bekas menteri yang kalian jatuhkan sebelum ini, yang tidak segan silu turun ke lapangan untuk meninjau sendiri keadaan semasa rakyat. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menegaskan PAS menyertai parti dalam Perikatan Nasional PN kerana mahu menyertai pilihan raya umum ke-15 PRU15 sebagai kerajaan dan bukan sebagai pembangkang. Beliau menegaskan langkah PAS sangat panjang, bukan sekadar langkah syaratan yang menyaksikan Pakatan Harapan PH tumbang dan parti itu menyertai PN. PAS melangkah menuju PRU15 bersama 3 model kerajaan negeri iaitu Kelantan, Kedah dan Terengganu dan menyertai Kabinet Kerajaan Pusat. PAS bersama dalam melakukan perubahan kerajaan daripada PH kepada PN yang dilaksanakan secara demokratik mengikut undang-undang yang sah dan berprinsip. Abdul Hadi yang juga ahli parlimen marang menegaskan PAS memulakan langkah terkini dalam menegakkan perpaduan umat Islam dan bukan Islam dalam PN dengan menolak fahaman fanatik, ekstrim, liberal yang tidak kuat pegangan agama dan bersikap oportunis. Katanya perpaduan ummah bukan untuk menyelamatkan parti atau beberapa orang pemimpin, tetapi bersama-sama menyelamatkan negara dan semua rakyat. PAS sentiasa konsisten memilih demokrasi pilihan raya sebagai pendekatan paling damai walaupun pernah mengalami pengalaman kalah, menang, rebah dan bangun berulang kali sejak ditubuhkan sebelum merdeka. Beliau turut mengulas pembentukan Muafakat Nasional MN yang menjadi asas permulaan kepada konsep Islam memimpin. Beliau menegaskan tahap integriti pemimpin PAS sama ada sebelum atau selepas menjadi kerajaan jelas tidak berubah dan ia boleh dilihat berdasarkan sejarah parti itu memerintah Kelantan, Terengganu dan Kedah. Wahai Haji Hadi Awang, sejarah mana yang dilihat sebagai kejayaan buat PAS
Dan apa pula yang dikatakan sebagai integriti? Apa yang rakyat perhatikan selama kalian berada dalam kerajaan pusat hanya sekadar menumpang kasih orang? Apa yang kalian buat untuk rakyat, terutamanya Menteri PAS yang tidak habis-habis mencipta kontroversi serta publiciti murahan dengan kenyataan dangkal dan tindakan kalian sebagai kail sejengkal? Rakyat tidak pernah lupa perangai Menteri Besar Kedah yang angkuh dalam isu air, kereta mewah dan pelanggaran SOP. Rakyat juga tidak pernah lupa perangai PAS di Terengganu sehingga dikhabarkan kini Menteri Besarnya sedang menjauh dengan pihak istana. Belum lagi kita sentuh tentang anak beliau yang menganggap rakyat seperti sampah. Rakyat juga tidak pernah lupa bagaimana layanan yang diberikan pimpinan PAS di Kelantan. Isu pembelian Mercedes dan kenaikan allowance Esko. Rakyat disuruh tak ada air hujan untuk kegunaan harian dan pelbagai masalah yang melanda negeri serambi Mekah itu. Jadi jom channel ingin bertanya sekali lagi kepada Haji Adi, di mana integriti pemimpin PAS yang dikatakan hebat dalam memimpin atau konsep Islam memimpin itu? Setahu rakyat, kilang arak tetap juga beroperasi, malah dijual di kedai sebenika dengan penuh bangga berdasarkan dalil kamu. Pramugari tetap juga tidak bertudung. Judi semakin menjadi-jadi sehingga 22 kali cabutan setahun berbanding 8 kali ketika PH mentadbir negara. Sesungguhnya berbicara dan berjanji itu dan ini adalah satu kerja yang mudah bagi puak PAS. Tetapi bila tiba masa untuk melaksanakannya, segala dalil dari Al-Quran dan hadis dikeluarkan digunakan sebagai sokongan. Sedarkah kita bahawa golongan Islamis sering meminggirkan isu keadilan, sosial dan hak asasi manusia apabila mereka mula mendapat kuasa? Presiden Amanah Muhammad Sabu mengambil contoh pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang diketuai Allahyarham Muhammad Morsi dan kemudiannya berlaku rampasan kuasa sehingga disingkirkan oleh pihak tentera. Menurutnya, golongan Islamis apabila berkuasa perlulah meningkatkan usaha untuk memperbaiki keadaan sosial dan keadilan untuk semua rakyat. Begitulah juga kita lihat di Malaysia. Apabila Islamis diberi peluang berkuasa, kita lihat dalam suasana kemiskinan dan rakyat susah menghadapi pandemik COVID-19. Yang diutamakan di Kelantan ialah membeli kereta-kereta mewah Mercedes. Kita mahu umat Islam yang selalu menyanjungi golongan Islamis ini mestilah mereka bergerak di samping terus mempertahankan soal fiqh iaitu haram, halal, makruh atau boleh dan tidak boleh tegasnya. Katanya dalam satu kenyataan khas di Facebooknya semalam, pada masa yang sama, soal keadilan sosial mesti diperjuangkan terus. Bila menjadi pemimpin, bukan soal pelit kereta yang boleh mengangkat martabat kita. Bukan soal gelaran, rebut gelaran-gelaran sampai ke peringkat membuat lobi untuk mendapat gelaran-gelaran daripada baginda sultan atau raja. Bukan kekayaan yang perlu ditunjukkan untuk orang hormati, tetapi mesti kita perjuangkan keadilan sosial. Jelasnya golongan Islamis hendaklah terus mengangkat martabat Islam bukan sahaja dengan ucapan dan slogan, tetapi akhlak yang lebih utama. Jadi kepada para pemimpin PAS, jangan terlalu syok sendiri mengeluarkan kenyataan itu dan ini. Kerana rakyat sebenarnya tidak sabar menanti PRU15 untuk menentukan nasib kalian. Dan mereka juga sedang bertepuk tangan sebenarnya melihat gelagat kalian yang terus hidup dalam penafian dan pembohongan. Kalau betul apa yang dikatakan Haji Hadi bahawa PAS menyertai parti dalam PN kerana mahu menyertai PRU sebagai kerajaan bukan pembangkang, itu adalah sesuatu yang sangat menjijikkan dan memalukan. Kerajaan apa? Kerajaan tebuk atap? Kerajaan pintu belakang? Atau kerajaan yang bersekongkol dengan kleptokrasi yang ada kalian di dalamnya? Hanya sebagai Pak Hangguk dan Tunggul Kayu Mati. Kalian sebenarnya umpama merak di dalam hutan. Kembangkan ekor dengan penuh melentik, merasa dirinya cantik, namun tiada juga yang tertarik. Rakyat tidak bodoh dan perlu ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazir Yusuf. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.